Salam sejahtera buat anak-anak di seluruh Malaysia. Apa khabar semua? Selamat datang ke rancangan Mari Bercerita. Bagi rakan-rakan di tingkatan 1, episod ini memang untuk kamu. Buku teks Komsas Bahasa Melayu tingkatan 1 yang kita akan baca hari ini ialah Destinasi Impian, hasil karya Muhammad Ismail Sarbini. Dalam Destinasi Impian, atuk mereka ada membuat satu tuduhan. Beliau berkata, semangat generasi muda tidak setinggi semangat generasi lama. Wah, bunyinya macam cabaran tu. Boleh jadi ni. Apa lagi? Jom kita baca. Tak sama. Oh, tengok. Kita bermula dengan Fairuz, seorang anak muda yang manja tetapi pantang dicabar oleh adiknya Azlina. Firdaus dan Azlina adalah adik-beradik, manakala Johari adalah abang sepupu mereka yang sedang belajar di universiti. Johari, Firdaus dan Azlina bersama-sama menjalani ekspedisi berbasikal sejauh 50 km menuju ke Pantai Morit Baru dari rumah mereka di Kampung Bukit Kapur. Ini digambarkan di halaman 3 novel tersebut. Tepat pada pukul 7 pagi tadi, kuat bunyi jam ni, kami meninggalkan kampung kami, Kampung Bukit Kapur. Kami berbasikal menuju ke Meru, kemudian ke Kelang. Tertinggal. Jadi kenapa mereka pergi ekspedisi ini? Pertama, untuk menyahut cabaran datuk mereka yang mengatakan bahawa generasi sekarang lemah dan tidak mempunyai semangat yang tinggi. Ini kita baca di halaman 10. Datuk menyatakan bahawa orang muda sekarang lemah badan, lemah semangat, tak tahan lasak, tak tahan menghadapi dugaan. Amboi, sedapnya mulut. Kata-kata datuk tersebut mencabar Johari, Azlina dan Firdaus untuk melakukan perkara yang sama bagi membuktikan kebolehan mereka kepada datuk. Hoi, kalau datuk saya cakap macam ni pun saya marah. Okey datuk. Kita tengok kejap lagi. Selain itu, tujuan mereka adalah untuk menjadikan Firdaus lebih kuat kerana pada pandangan Azlina, abangnya agak lemah. Selain menyahut cabaran datuk dan melihat tanah air mereka melakukan aktiviti mengayuh basikal ini adalah untuk menjadikan abangnya Firdaus sebagai lelaki sejati. Ui, adik macam ni pun ada Sudah tentunya mereka terpaksa menempuh pelbagai cabaran kan? Tengok apa berlaku dekat halaman 7. Tayar pancit dah. Patutlah kempis. Ku tarik paku itu lalu ku tunjukkan kepada Firdaus dan Azlina. Kenapa aku punya? Ada-ada saja halangannya. Firdaus merungut. Kalau duduk di rumah, tak ada masalah. Sikap Firdaus yang sering merungut ni menyakitkan hati Azlina. Dia pun mengata kembali, pergilah balik. Berkepit ke bawah ketiak mak tu. Oh, selamba Azlina meningkah. Diamlah kau. Balas Firdaus. Firdaus makin tertekan kerana terpaksa meneruskan perjalanan mereka. Firdaus menyatakan kekesalan kerana menyertai Johari dan Azlina, dan dia juga menganggap ekspedisi berbasikal itu sebagai perjalanan gila dan asyik ingin berpatah balik. Gila lah, patah baliklah macam ni. Belum apa-apa dah patah semangat. Sepanjang perjalanan mereka, Firdaus menyimpan perasaan marah dan dendam terhadap Azlina kerana selalu memeli Firdaus dan mengatakan bahawa Firdaus orang yang lemah. Dendam Firdaus ini digambarkan sewaktu Azlina mengalami kecederaan ringan di halaman 37. Padan muka kau! Tadi kau pilih aku! Inilah balasannya! Dan Johari membalas, adik kau luka, Fir. Jangan main-main. Suaranya meninggi. Firdaus membalas, itulah akibatnya kalau asyik memberli orang. Aduh, adik-beradik ni suka bergaduh lah pula. Yalah, tapi walaupun berdepan pelbagai cabaran sepanjang ekspedisi berbasikal ke Pantai Morit, Firdaus, Azlina dan Johari akhirnya sampai ke destinasi. Firdaus disambut oleh kawan-kawannya manakala Johari dan Azlina pula disambut oleh kawan-kawan Johari. Azlina mengajak Johari pergi menemui abangnya Firdaus yang berada di kawasan kemah bersama rakan-rakannya untuk mengucapkan tahniah kepada abangnya yang telah berjaya menamatkan kayuhan pada halaman ke-62. Azlina risau jika abangnya betul-betul terasa hati akan sindiran dan gurauan yang dilakukannya sepanjang perjalanan. Namun, kehadiran Johari dan Azlina di situ kurang disenangi oleh Firdaus kerana masih marah terhadap Azlina yang selalu mengejek dan memeli Firdaus. Dia juga masih berasa tidak berpuas hati terhadap Johari kerana menganggap Johari menyebelahi adiknya pula. Pada keesokan harinya, Firdaus pulang sendiri.
Azlina terkejut dengan tindakan abangnya dan merasa bimbang. Johari cuba menenangkan Azlina dan memberi penjelasan bahawa Firdaus mampu, yakin dan boleh berdikari selepas pengalaman yang dilalui. Jadi, mereka meneruskan perjalanan pulang berdua sahaja tanpa Firdaus. Firdaus bergembira dengan rakan-rakannya. Tetapi pada suatu hari, sewaktu mandi di laut bersama rakan-rakannya, Mazlina yang Firdaus minati berpura-pura lemas. Mohsin mencabar Firdaus. Yang ni boleh tengok dekat halaman 86. "Hei, apa tunggu lagi?" jerit Mohsin. "Aku berasa takut untuk pergi ke tempat yang lebih dalam." Tetapi jerisan Mohsin benar-benar mencabar aku. Firdaus walaupun takut, masih lagi cuba menyelamatkan Mazlinda. Tetapi Firdaus hampir lemas. Macam mana ni, selamat tak Firdaus ni? Peristiwa ini telah menjedarkan dan mengisafkan Firdaus agar tidak bercakap bohong dan bersikap angkuh lagi. Johari dan Azlina melawat Firdaus di hospital dan Johari menasihati Firdaus agar bersikap waras. Akhirnya Firdaus menerima nasihatnya. Di halaman 88, kata Johari, "Sebenarnya hidup merupakan perjalanan yang mempunyai destinasi yang banyak sebelum kita sampai ke destinasi yang terakhir, iaitu kematian dan balasan hari kemudian. Jadi, apabila kita berjaya sampai ke satu-satu destinasi, usah cepat berasa angkuh." Betul sangat tu. Apa gunanya nak bersikap angkuh? Jujur saja selalu. Betul tak? Kalau kita angkuh dan sombong, pasti satu hari nanti kita akan tempuhi masalah. Baiklah, kita berehat sebentar. Penat naik basikal tadi kan? Okey, kembali selepas ini. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Abang Nizam. Baiklah, hari ini kita bercerita tentang novel Destinasi Impian, novel Komsas Tingkatan 1. Sebenarnya, walaupun cerita novel ini mudah dan ringkas untuk difahami, ia tetap syarat dengan nilai kasih sayang dan mengambil berat antara adik-beradik. Sikap menerima cabaran sama ada menjadi positif atau sebaliknya adalah bergantung kepada bagaimana cara kita menerima sesuatu cabaran itu. Mari kita lihat apakah perkataan yang hendak kita cari maksud dan bina ayat. Sebenarnya, perkataan-perkataan menarik yang ada di dalam novel ini boleh menambah perbendaharaan kita dalam penulisan karangan. Betul tak? Bagus. Okey, mari kita cuba perkataan pertama. Berdikari. Yang ini ke? Yang ini. Sebelum tu, apa maksudnya? Ia bermaksud tidak bergantung kepada orang lain. Jadi, mestilah yang ini. Bagus. Ini berkari ayam. Contoh ayatnya, Amira belajar hidup berdikari setelah kematian kedua-dua ibu bapanya dalam kemalangan jalan raya. Sekarang, awak pula cuba bina ayat. Boleh? Bagus. Abang Nizam teruskan ya. Sekarang mari kita ke perkataan yang seterusnya, iaitu canggih, yang bermaksud modern, sophisticated dan terkini. Eja macam mana tu? Macam ini ke? Atau macam ni? Mestilah macam ni. Yang ini cengkeh. Cara ayatnya, telefon bimbit yang ada di pasaran pada hari ini sungguh canggih dan moden. Seterusnya, jago, orang yang terkemuka dan handal. Macam mana ejanya? Macam ni ke? Atau macam ni? Betul, yang ini jago, pandai-pandai. Contoh ayat, Rashid Siddiq adalah jago dalam sukan badminton. Dan Abang Nizam adalah jago dalam komedi. Masuk aku lakat sendiri. Ayat seterusnya, mahram, orang lelaki atau perempuan yang haram dinikahi mengikut hukum Islam. Macam mana pula ejanya tu? Macam ini ke? Atau macam ini? Mesti macam ini. Betul! Pandai adik-adik abang ni. Macam mana pula contoh ayat? Seseorang yang ingin menunaikan haji di Mekah perlu membawa seorang mahram bersama-sama. Okey, faham kan maksud mahram tu? Faham Mungkin ramai antara adik-beradik yang keliru di antara dua istilah, iaitu mahram atau muhrim. Jadi saya akan terangkan maksud muhrim. Muhrim bermaksud orang yang sedang berihram ketika haji atau umrah. Beza tu. Jangan silap. Seterusnya, mercup. Yang bermaksud timbul atau lahir dengan tiba-tiba. Ilham atau idea. Sebutannya mercup bukan merkap. Itu dah sebutan English tu.
Macam mana ejennya? Macam ni ke? Macam ni? Betul, mercuk. Contoh ayat. Idea untuk menulis itu mercuk setelah Aisyah pulang dari percutiannya. Saya percaya mesti ramai yang tak pernah dengar kan? Dan tak pernah cuba untuk gunakan ayat ni, kataan ni. Kan? Sekarang dah tahu. Baguslah tu. Seterusnya, mando. Ketua atau orang yang mengawasi pekerja sedang bekerja. Saya pun tengah ada mando tu. Tengah mengawasi saya bekerja. Macam ni ke? Atau macam ni? Betul! Pandai adik-adik abang ni. Contoh ayatnya macam mana? Encik Raju bertugas sebagai mando di estet tersebut. Boleh? Faham ya? Faham adik-adik? Bagus. Perkataan yang seterusnya. Dendam kesumat. Yang bermaksud perasaan bermusuhan dan benci yang mendalam. Macam ini ke? Atau macam ni? Mestilah macam ni. Contoh ayat. Perasaan dendam kesumat yang ada di dalam hati Pak Samad terhadap Pak Abu tidak pernah terpadam. Ini tak patut ada dalam hati adik-adik semua. Dan seterusnya, lesung pipit. Lekuk pada bahagian tubuh, biasanya di pipi. Saya tak ada, jangan cari. Tak ada. Macam ini ke? Atau macam ini? Mesti macam ini. Betul. Contoh ayat. Senyuman gadis itu begitu manis dengan lesung pipit yang menghiasi wajahnya. Saya pun memang suka juga tengok orang yang ada lesung pipit ni. Comel. Seterusnya, gigi air. Bahagian tepi air laut yang bertemu pasir dan dataran. Macam ini ke? Atau macam ni? Mesti macam ini. Betul. Contoh ayat. Ayah menasihati adik supaya berhati-hati ketika bermain di gigi air terjun tersebut. Dalam semua perkataan yang kita bincangkan tadi, berapakah perkataan baru yang kamu pelajari? Kalau kamu semua nak uji kemahiran kamu, selalulah cuba gunakan sekurang-kurangnya satu perkataan baru bila bercakap dengan kawan-kawan anda. Okey? Kita berehat seketika dan bila kita kembali, kita berbincang mengenai watak dalam cerita ini. Jumpa selepas ini. Mercuk. Wow. Selamat kembali bersama saya Nizam. Bagi rakan-rakan di tingkatan 1, hari ini kita membaca buku teks Komsas Bahasa Melayu iaitu Destinasi Impian, hasil karya Muhammad Ismail Sarbini. Jadi mari kita kaji watak-watak yang menghidupkan cerita di dalam novel ini. Watak-watak yang diketengahkan di dalam novel ini sememangnya mudah difahami kerana setiap babak novel ini diceritakan melalui perspektif watak-watak sendiri. Apa kata kita mula dengan Firdaus. Firdaus digambarkan sebagai seorang yang selalu dimanjakan. Dia dimanjai dan segala kemahuannya dituruti oleh ibu bapanya. Ini menyebabkan Firdaus lebih mudah lemah semangat dan sering mengeluh, penat ketika mereka mengayuh basikal. Firdaus merungut sahaja sepanjang perjalanan tersebut. Mungutnya. Contohnya, ketika Johari bermonolog di halaman 28. Memang betul kata orang, anak yang dimanja akan lemah semangatnya. Sesudah 4 anak perempuan, Pak Man dan bibiku terlalu mengharapkan kehadiran anak lelaki dan harapan itu termakbul dengan kehadiran Firdaus. Lantas, Firdaus diberi kasih sayang sepenuhnya. Segala kehendaknya dituruti. Sekarang, inilah akibatnya. Manja Firdaus ni. Dialog ini terluar tatkala Johari melihat sikap dan perangai Firdaus yang berbeza dengan Azlina. Firdaus juga suka berdendam. Ketika adiknya mengalami kemalangan berbasikal, dia langsung tak membantu Azlina yang tercedera, malah membalas dengan sindiran. Namun, dia mampu menginsafi kesalahannya dan sedar tindakannya itu telah memakan dirinya sendiri. Dia lemas ketika berusaha menyelamatkan Mazlinda ketika mandi-manda. Padahal, kawan-kawannya hanya berniat untuk mengenakannya kerana selalu bercakap bohong. Ini pun tak bagus bercakap bohong ni adik-adik. Tak bagus. Di sebalik watak utama, sudah pastinya ada watak sampingan yang membantu mengembangkan plot cerita. Menerusi novel ini, kita akan melihat 2 watak sampingan yang penting iaitu Johari dan Azlina. Yang pertama, Johari. Johari adalah abang sepupu Firdaus dan Azlina. Dia digambarkan sebagai seorang yang aktif bersukan di universiti. Macam saya. Johari sering menyertai pertandingan berbasikal. Malah dia juga sering berbasikal dengan rakan-rakannya di universiti.
Seorang pemuda yang matang, Johari bertekad untuk membantu adik-adik sepupunya memahami akan tujuan mereka berkayuh basikal tersebut. Mereka harus membuktikan bahawa remaja pada hari ini juga kuat dan bersemangat seperti zaman datuknya dahulu. Buktinya dapat dilihat menerusi halaman 23. Johari menyatakan dia tidak berhasrat untuk mendera sepupunya Firdaus. Dia sekadar mahu mengajar betapa nikmatnya hidup apabila mampu memenuhi cabaran. Tambahan pula, cabaran datuk itu boleh menerbitkan perubahan positif. Johari berharap agar Firdaus dan Azlina akan menjadi remaja yang lebih lasak, pandai berdikari dan berani. Apa sikap yang ada pada Johari ni? Suka memberi semangat. Bagus ni. Awak pun semuanya patut beri semangat pada kawan juga tau. Selain Johari, watak Azlina juga adalah watak sampingan yang penting di dalam novel ini. Azlina digambarkan sebagai seorang remaja tingkatan 6 yang rajin bersukan. Azlina juga adalah seorang adik yang penyayang walaupun dia sering memerli Firdaus. Itu nak gurau-gurau manja lah adik-beradik kan. Ketika Johari memberitahu bahawa Firdaus membuat keputusan untuk tidak pulang bersama-sama mereka, Azlina kelihatan muram. Tengok halaman 79. Azlina terdiam. Daripada air mukanya, aku tahu bahawa dia terlalu bimbang mahu membiarkan abangnya berbasikal seorang diri. Ya, kebimbangan seorang adik sedangkan orang yang dibimbanginya itu bagaikan sudah tidak mengenali dirinya. Seorang yang tabah dan kental menghadapi cabaran. Menerusi halaman 63, Kasmadiana, iaitu adik kepada kawan Johari, menyatakan kekagumannya terhadap Azlina yang mampu berbasikal sejauh 50 kilometer. Wah, nampak? Azlina juga seorang yang aktif. Adik-adik juga patut aktif tau. Yang jelas, tergambar ikatan antara adik-beradik takkan mudah dilerai. Bak kata orang tua, hubungan adik-beradik ini umpama cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum jua. Walaupun mereka sering bertikam lidah bagai anjing dengan kucing, namun kasih sayang yang terjalin sudah pasti akan mendekatkan mereka kembali. Okey? Abang Nizam nak tanya soalan sikit boleh tak? Jom. Sebenarnya saya nak tanya bukan satu soalan je, saya nak tanya banyak soalan. Soalan misteri. Misteri kenapa? Sebab saya pun tak tahu apa yang disediakan. Jom kita jawab sama-sama. Pada pendapat anda, wajarkah tindakan Azlina mencabar abangnya untuk turut serta menyahut cabaran datuk? Cadangan saya, wajar, kerana inilah masanya dia dapat mengajar abangnya melakukan aktiviti lasak yang lebih mencabar fizikal dan mental mereka. Jadi, dia akan berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan semangat abangnya untuk berubah dan tidak lagi menjadi mangsa ejekan kawan-kawannya. Kawan jenis apa yang ejek kawan sendiri? Anda semua, jika ada kawan yang sebegini, fikir baik-baik jika kawan itu adalah kawan yang sejati atau tak. Kalau dia suka ejek, tinggal je dia. Soalan yang seterusnya. Berdasarkan novel ini, apakah sikap positif yang terdapat pada watak sampingan yang boleh dicontohi dalam kehidupan seharian kita? Adik-adik, boleh jawab? Boleh tengok tak? Sebagai contoh, Azlina, seorang remaja yang berani menghadapi cabaran dan juga seorang yang penyayang. Bagus tu. Macam Johari pula, seorang yang bertanggungjawab dalam menggalas amanah, seorang yang bijak mengawal situasi dan juga seorang yang matang dalam mengambil tindakan. Nampak? Kematangan juga perlu dalam kehidupan kita. Matang. Bagus lah. Abang pun matang juga sebenarnya. Nyatakan contoh pengajaran yang terdapat di dalam cerita ini yang boleh diteladani dalam kehidupan seharian kita. Apa teladan yang dapat dipelajari? Jawapan abang? Abang rasa antara pengajaran yang terdapat di dalam novel ini yang boleh diteladani dalam kehidupan seharian kita ialah kita perlulah kental dan tabah menghadapi cabaran. Sebagai contoh, Azlina tabah meneruskan perjuangan mengayuh basikalnya sehingga tiba ke destinasi dengan jayanya. Dia sentiasa ingat akan kata-kata seorang tokoh bahawa jika wanita melakukan tugas lelaki, usahanya perlu dilakukan 2 kali ganda. Jadi, berbekalkan semangat itulah dia berusaha mengayuh basikalnya. Bagus tu. 2 kali ganda usaha. Soalan yang seterusnya. Jika dibaca di dalam novel ini, terdapat isu tentang penggunaan bahasa Melayu yang salah di batu tanda jalan. Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilakukan dalam usaha memartabatkan dan meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat? Bahasa Melayu ni bahasa bonda.
kita kena kuasainya. Saya rasa pihak kerajaan mengadakan kempen cintai bahasa Melayu dan memupuk semangat cinta akan bahasa dalam kalangan masyarakat. Dan untuk pihak sekolah juga, guru-guru boleh mendidik dan mengajar murid-murid menggunakan bahasa yang betul semasa pembelajaran. Dan murid-murid juga adalah bakal pewaris negara pada masa akan datang. Media massa menayangkan iklan yang berkisah tentang bahasa Melayu sahaja dan menyemai rasa cinta akan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Penting ya, bahasa melambangkan bangsa. Soalan yang terakhir. Soalan ini best. Pada pendapat anda, mengapakah Johari nekat mengajak sepupu-sepupunya iaitu Firdaus dan Azlina menjahut cabaran datuk mereka? Kenapa ya Johari ini? Saya rasa Johari ingin menyahut cabaran datuk yang mengatakan bahawa orang muda zaman sekarang lemah, iaitu lemah badan, lemah semangat dan tidak tahan lasak. Itu semuanya salah sama sekali. Jadi, dia ingin membuktikan bahawa mereka adalah generasi yang kuat, sama seperti datuknya dahulu. Walaupun datuknya dulu tak ada handphone. Kata-katanya terbukti apabila dia, Azlina dan Firdaus berjaya mengayuh basikal sejauh datuknya pada zaman dahulu. Malah, dia juga telah berjaya mengubah sepupunya iaitu Firdaus menjadi remaja yang lebih kental dan berani menghadapi cabaran. Senang aja kan soalan tadi? Saya dah agak dah. Kamu semua mesti boleh jawab soalan tu. Kalau tak dapat jawab, anda boleh baca buku ini semula. Ya? Kita sudah di akhir rancangan. Saya nak tinggalkan anda dengan pesanan ini. Cabaran tidak wujud dalam angan-angan. Bukan semua orang mampu menghadapi cabaran. Yang mampu menghadapi cabaran akan berjaya. Yang gagal, usahlah cepat berputus asa. Terimalah cabaran dengan fikiran yang positif. Semoga anda semua dapat menjadikan cabaran sebagai satu titik tolak untuk bangun, memburu kejayaan pada masa hadapan. Okey? Jangan lupa untuk terus membaca. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye! Atuk ni.